Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa, kami percaya anugerah-Mu itu sungguh nyata bagi setiap kami. 主啊，我们感谢你，因为你是信实的主。 Dan salah satu anugerah-Mu yang terbesar yaitu Engkau itu memberikan firman-Mu bagi setiap kami. 你最大的恩典就是给我们你的话， Firman yang terus mengarahkan setiap kami untuk bisa hidup bagi Tuhan. 让我们接受主你的话，我们可以行主你的旨意， Firman yang terus disuarakan di tengah-tengah kebisingan zaman. 也可以在这样嘈杂的地方可以把它传讲出来。 Firman yang hari ini juga kami akan sama-sama renungkan. 今天我们也思想主你的话， Firman yang kami itu percaya akan mengubahkan setiap kami. 让我们每个人可以因着福音得做改变。 Karena itu Bapa berkati baik hamba-Mu yang berbicara maupun yang menerjemah. 求你赐福你两位的仆人传讲的与翻译的， Terutama kami memohon Engkau itu boleh memberkati setiap kami. 也求神高牧每一位来到这里的弟兄姐妹。 Sehingga ketika firman-Mu itu diberitakan, hati kami boleh berkobar menerima firman-Mu. 让主你的话被传讲出来以后，我们的心变得更加的火热， Dan kami itu boleh digelisahkan untuk pulang melakukan firman-Mu. 让我们可以回去，我们执行主你的话。 Karena itu kami butuh pimpinan Tuhan. 因此，主啊，我们需要主你的引领。 Dan karena itulah kami itu melandaskan doa ini. 因此，主啊，我们来到你面前，我们这样的祷告， Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，平安。 Hari ini tema yang akan kita sama-sama renungkan melanjutkan dari apa yang kita sudah bicarakan hari Minggu kemarin. 今天我们所要思想的题目是从上一个礼拜主日的时候接下来的， Yaitu gospel people atau kaum Injil. 那就是福音人师。 Yaitu bagaimana setiap kita itu tidak cukup menjadi orang Kristen saja, kita harus menjadi orang Kristen yang hidupnya sesuai dengan Injil. 我们不单单要成为一个基督徒，同时呢，我们在我们的生活里面，我们也可以真正的活出上帝的样式。 Kita bukan hanya menjadi orang yang berstatus Kristen, tapi kita menjadi orang kaum Injil. 我们不单单是在我们的这个我们是一个基督徒，但是我们且要成为一个福音的人士， Yaitu orang-orang yang dipanggil untuk punya hidup yang berintegritas pada Injil. 就是我们被呼召成为在福音事上我们有诚实的心。 Saya ambil dari bagian 1 firman Tuhan untuk tema kita kaum Injil. 我们围着这个题目要读几段的经文， Yaitu hanya 3 ayat saya ambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai 5, pasal 5 ayat 2. 是在传道书第4章第17节，但是在华语的这个圣经里面是第5章第1节。 Karena hanya 3 ayat saya akan bacakan pertama dalam bahasa Indonesia, nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念一篇。 Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka itu sebetulnya sedang berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah itu ada di surga dan engkau itu di bumi, jaraknya itu jauh. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu itu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh itu disebabkan oleh banyak perkataan. 传道书第5章第1节，你到上帝的殿要谨慎脚步，因为今天听胜过愚昧人的献祭，他们本不知道他们所做的是恶。第2节，你在上帝面前不可冒失开口，也不可心计发言，因为上帝在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。第3节，事物多就令人琢梦，言语多就显出愚昧。 Bapak Ibu, kita mengingat sekali lagi yang kita sudah bahas hari Minggu kemarin. 弟兄姐妹，礼拜天我们已经思想了， Di mana Petrus itu mengingatkan setiap kita ketika kita itu menghidupi iman, lalu kita harus menderita karena iman. 说到我们每一个人，既然我们活出信仰的话，我们也要预备为信仰受苦。 Petrus itu mengingatkan bahwa setiap kita itu punya tugas, yaitu kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. 我们每一个人都有这个任务呢，就是我们为神做一些的事情。
Bahkan dia mengatakan kalau kita itu tidak jemu-jemu berbuat baik, kita itu tidak mungkin bisa dipersalahkan atau diserang oleh orang lain. 如果说我们没有继续的去做的话，也不可能会有一些的攻击临到我们身上。 Dan secara spesifik, Petrus itu mengingatkan kita, tugas kita adalah eulogia, mengucapkan perkataan baik, dan apologia, membela iman kita. 就是讲到我们每一个人，我们必须要始终的讲好话，并且持守我们的信仰。 Tapi ini tidak cukup karena ketika kita melakukan itu, kita itu masih seringkali merasa ketika menderita, kenapa Tuhan itu tidak membela kita? 但是呢，这个还不够。我们经常就想到，当我们受苦的时候，为什么上帝任凭我们这样呢？ Karena itu Petrus itu mengingatkan kita sama seperti Kristus. Dia menderita, tapi hidupnya pun itu tetap menjadi berita. 因此在这里，使徒彼得提醒我们，虽然基督受苦，但是他的生命却是为做上帝的这个救赎的大功。 Kristus bukan hanya sekedar mengatakan berkat, tapi hidupnya pun itu menjadi berita. 基督不单单是表现出他的恩典，但是呢，让他的生命也成为一片的信息。 Karena itu setiap kita itu juga harus memiliki hidup yang seperti demikian, memproklamasikan Injil, yaitu penebusan Kristus. 因此，我们每一个人必须要拥有基督的这个生活，就是宣扬基督。 Tapi 宣扬 kemudian, 福音， tapi kemudian ini menjadi masalah. 这个就变成有一个问题了。 Karena seringkali di gereja kita itu memang melihat banyak sekali yang ditekankan itu doing for God lebih daripada being with God. 因为我们经常在教会里面，就是发现到，就是教会经常就叫我们去为神做工，但是却没有叫我们在灵修方面与神同在。 Karena itu ketika kita tuh menunjuk orang untuk pelayanan, biasanya langsung ditunjuk, kamu pelayanan ini tugasmu. 我们就指某人，你必须要去做这样的事情。 Tapi tidak pernah kita tuh menunjuk orang, misal menjadi majelis dengan foto yang kita pasang kemarin. 但是呢，我们却没有指一些的人，就像在下面就是显这次的候选人那样，把照片放在下面。 Jarang sekali gereja itu mengatakan kamu dipilih karena itu berelasilah dengan Tuhan. 但是教会却很少就是有跟他们说，你是被拣选，因此呢，必须要与神有一个很好的交通。 Karena kita sadar kalau semua orang di gereja itu milih seperti Maria, gereja itu akan sulit. 因为他们就想到，如果说每一个人就像玛利亚一样坐在那边不做的话，那就事情就没有人做了。 Banyak gereja itu ingin setiap jemaat itu menjadi seperti Marta yang sibuk. 教会呢，经常就是希望就是教会的会友像马大一样在那边忙碌。 Karena itu bagaimana kita itu menyelaraskan doing for God dengan being with God. 那我们怎么能够让这两者呢变得平衡呢？ Bagaimana kita itu bisa menghidupi seperti yang dikatakan Petrus yang kita bahas minggu kemarin. 那我们如何能够像彼得所讲的，就是在我们上一个主日所思想的呢？ Untuk mendapatkan gambaran ini, saya ambil dari satu orang bernama Timothy Keller. 要清楚的解释这个问题呢，我就是拿一个就已故的这个 Timothy Keller 这个人。 Dia sudah almarhum dan dia itu mengatakan sebenarnya ada 3 jenis cara hidup manusia, orang Kristen. 这个人已经去世了。他曾经说，就是我们基督徒有3种的人。 Memang kita mengenal biasanya ada 2 jenis orang, yaitu orang yang menerima dan mengikut Yesus dan orang yang menolak Yesus. 经常我们就把人分成就是相信耶稣还是拒绝耶稣这2种人。 Dan secara sederhana kita bisa mendefinisikan orang yang mengikut Yesus itu orang yang taat melakukan kehendaknya. 我们可以这样很确定的说，就是跟随耶稣的人，他是愿意顺服在神的旨意里面。 Sementara orang yang menolak Yesus itu mengikuti, menjalani hidupnya itu dengan kehendak sendiri. 拒绝耶稣的人，他就是按照自己的意思去行事。 Karena itu biasanya kita mengatakan kita orang Kristen mengikut Yesus, yang lain itu menolak Yesus. Non-Kristen. 因此呢，我们经常说，就是他是跟随耶稣的，其他的就是不跟随耶稣的。 Tapi sebenarnya ada 3 jenis orang. Yang pertama ini orang yang dikatakan
sebagai kaum Injil. 但他却说了，其实呢有分为3种人，就是第一个就是跟随耶稣的， Tapi orang yang menolak Yesus itu terdiri dari 2 orang. 而那拒绝耶稣的可以分成2部分， Yaitu orang yang tidak percaya 第一就是不相信的， dan orang yang beragama Kristen. 另外呢就是有宗教这个信仰的， Yaitu orang yang statusnya Kristen tapi tetap tidak pernah hidup itu berdasarkan kehendak Tuhan. 这个有宗教的，就是说他有这个基督徒的身份，但是他的生命却完全与神没有关系。 Jadi ada 3 jenis orang itu cara hidup manusia. 因此呢，有3种就是人怎么样的在那里活着。 Di mana Bapak Ibu kalau kita perhatikan orang yang pertama dan kedua itu mungkin punya perilaku yang kelihatannya sama. 如果说我们注意一下，就是第一种跟第2种的人，他们的行为好像是有一点相似。 Mereka sama-sama pelayanan, sama-sama ke gereja, sama-sama memberikan persembahan. 他们来到教会，他们在那里服侍神，并且也奉献他们的金钱。 Mereka kelihatan sama dari tindakannya, sama-sama doing for God. 他们所做的就好像一样的，就是为神做工。 Meskipun kalau kita melihat justru orang yang pertama itu yang betul-betul doing for God sesuai dengan kehendak Tuhan. 虽然我们也知道，就是在第一种人，就是在那里为神做工，他们是真正的在神的旨意里面。 Dan orang ini yang dikatakan sebagai kaum Injil. 这样的人就是我们所谓的就是福音的人士。 Jadi bukan hanya sekedar orang yang punya tindakan Kristen. 因此呢，我们不单单就是在这个基督教里在教会里面有基督徒的这个行为， Yaitu dia melayani, lalu dia itu ke gereja, rajin berdoa. 他服侍神，并且这个很殷勤的祷告。 Tapi dia itu melayani karena keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. 他服侍神是因着他知道上帝的旨意， Dia berdoa untuk mencari kehendak Tuhan. 他在那里祷告也是因着上帝的旨意。 Dan dia menjadikan hidupnya itu sebagai berita proklamasi, memproklamasikan Injil Tuhan. 并且让他的生命、他的生活成为一片的信息，来传扬福音。 Karena itu lalu bagaimana kita itu menyelaraskan doing for God dengan being with God? 因此呢，我们怎么样的来这个解释，就是为神做工就是与神同在的这个事情呢？ Seharusnya setiap apa yang kita lakukan itu didasarkan oleh pribadi kita yang mengenal Tuhan. 其实我们所做的一切是与我们本身的这个我们对神的认识有关联的。 Jadi ini 2 hal yang kita tidak bisa pisahkan. 这2者好像我们没有办法把它分开。 Jadi ini yang harusnya kita tuh pikirkan ketika kita melayani, apakah kita terlebih dahulu menjadi gospel people, kaum Injil. 因此呢，我们必须想到，就是我们在教会里面，我们侍奉神，是否我们已经成为福音人士呢？ Sehingga pelayanan itu bukan ambisi kita, tapi karena kita ingin melakukan kehendak Tuhan. 因此，我们在教会里面侍奉，并不是凭着我们的野心，乃是我们真正的从内心深处为神做工。 Apapun yang kita lakukan itu didasari oleh pribadi kita yang terus ingin mencari kehendak Tuhan. 我们在那里服侍，就是因着我们希望继续的寻找在上帝在我们身上的旨意那个基础。 Semua perilaku baik itu dilahirkan dari pribadi kita yang diubahkan. 一切好的事，就是因着我们的这个心受到改变。 Lalu bagaimana kita itu bisa menjadi pribadi yang diubahkan untuk bisa melakukan tindakan baik? 那问题就是我们怎么样能够成为一个被改变的这个好的这个基督徒呢？ Di dalam pengkhotbah itu kita diingatkan. 在传道书里面这样的提醒我们， Dimulai dengan jagalah langkahmu. 就是第一点，就是让我们谨慎我们的脚步。 Sebelum kita melakukan sesuatu, jaga hidup kita, langkah kita. 当我们还没有做某一件事情的时候，我们必须要谨慎我们的脚步。 Berapa banyak orang yang melayani Tuhan masih menjaga hidupnya? Berapa banyak orang itu yang melayani Tuhan masih merasa perlu menjaga hidupnya?
就是那些已经在服侍的这个行列里面的人，仍然必须要就是谨慎他们的脚步。 Bukankah seringkali mereka mengatakan saya sudah pelayanan, hidup saya pasti baik. 是否他们我们经常听到他们说我已经服侍神了，我的生活一定是好的。 Karena itu kita sering menjumpai orang yang semakin tinggi jabatannya di gereja, semakin tidak pernah sungkan berbuat jahat. 因此呢，我们经常在教会里面发现到那些比较有地位的，就是人，经常他所做的却是以福音背道而驰。 Karena semua doing for God itu sudah membuat saya itu lupa, saya itu beingnya seperti apa. 因为他们把这个就是为神做工的这个当成重点，因此他忘记了与神同在的这个功课。 Tapi pengkhotbah mengingatkan kita, jagalah langkah kita, hidup kita. 因此传道者这样提醒我们，让我们可以谨慎我们的脚步，谨慎我们的生活。 Bahkan dikatakan kalau engkau berjalan ke rumah Allah, datang ke gereja. 提醒我们，当我们就是来到神的殿里，我们来敬拜神的时候。 Pengkhotbah mengatakan menghampiri tahta Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. 传道书这样说，就是来到神的面，谨慎脚步，金钱来听，胜过一昧人献祭。 Jadi sebelum kita itu doing for God, mempersembahkan korban, 当我们还没有为神做工，献上我们的燔祭的时候， apakah kita terlebih dahulu menghadiri tahta Tuhan untuk mendengar suara dan kehendak Tuhan? 是否我们已经来到神的这个宝座面前，我们聆听神的旨意呢？ Apakah kita terlebih dahulu menjadi kaum Injil, menyelaraskan hidup kita dengan Injil Tuhan? 是否我们首先成为这个福音的人士呢？ Karena itu pengkhotbah mengingatkan mendengar itu lebih penting, cari suaranya itu lebih penting daripada melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan suaranya. 因此呢，传道者这样提醒我们，聆听胜过我们就是燔祭，让我们就是让我们可以真正的听到上帝向我们所说的话。 Karena itu dikatakan mempersembahkan korban seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. 因此这里说到就是献上燔祭，就是以昧人所做的事。 Yaitu orang-orang yang kelihatannya melakukan sesuatu yang baik, tapi sebenarnya dia tidak pernah tahu kehendak Tuhan itu apa. 这些人看起来在他们所做的事，做的一些好的事情，但是他们却完全也从来不知道他所做的是什么事。 Mereka tidak pernah tahu bahwa yang mereka lakukan yang kelihatannya baik justru ternyata adalah kejahatan bagi Tuhan. 他们完全不明白，他们所做的所谓的好事呢，其实充满着罪恶，并且伤害了上帝的心。 Jadi bagian ini kita diingatkan setiap kita yang datang ke gereja berdoa, memberikan persembahan. 因此，我们每一个人来到神的面前，我们服侍神，我们在那里祷告。 Bahkan setiap kita yang ingin melayani, bahkan seperti saya yang ingin menjadi hamba Tuhan. 甚至呢，有愿意在服侍，就像我一样，就是我在这里是传道。 Apakah sebelum saya melakukan itu semua, saya itu mencari hadirat dan suara Tuhan? 当我还没有这样行的时候，是否我来到神的面前，我先明白上帝的这个旨意？ Bapak Ibu, pernah ada seorang jemaat itu bilang kepada saya, 有一个会友曾经这样跟我说， dia tuh gregetan sama hamba Tuhan. 他就是对传道人有一种很不了解的事。 Karena kalau ditanya apa selalu jawabannya adalah saya gumulin dulu, lalu saya minta waktu, saya cari suara Tuhan. 因此每一次如果说问他事情的时候，他总是说我先挣扎，我先思想，然后我来到神面前来问，向上帝求问。 Kamu itu penuh ragu-ragu, nggak bisa tegas. 总是这样模模糊糊的，没有办法很确定。 Hamba Tuhan harusnya leader. Leader macam apa kamu yang ngambil keputusan aja selalu tanya Tuhan. 传道人其实是一个领袖的，他不能够这样有一不接。你每次问你，就是总是说我来到神面前求问神。 Dalam hati saya berkata tapi tidak berani bicara, takut dimarahin. Jadi dalam hati saya itu berkata tapi saya tidak berani ngomong karena takut dimarahin dia. 好，就是在我心中的本来我要想，但是我怕他误会了。 Dalam hati saya berkata ya kalau tidak cari kehendak Tuhan emang kehendak setan ya enggak? 我就在心里想，如果说我没有求问上帝的话，难道是求问撒旦吗？
Tapi bukankah sebaliknya, banyak orang yang meskipun dia mengatakan Kristen, kita selalu cenderung gegabah ngambil keputusan, tidak pernah tanya suara Tuhan. 但是呢，有的人在那里却很骄傲的，就是虽然他是基督徒，但是从来没有来到神的面前来求问上帝的恩典的旨意。 Karena itu jangan heran jika di gereja banyak orang yang melayani, pelayanannya kelihatannya baik. 因此不奇怪，在这个教会里面有许多很好的服侍人。 Tapi orang-orang yang melayani itu banyak sekali yang kehidupannya tidak pernah menjadi berita. 但是他的生命、他的生活从来不能够成为一片的信息。 Pelayanannya baik, tapi di keluarga dia tidak menjadi orang yang baik bagi keluarga. 在教会的侍奉是那么的好，但是在回到家里的时候，却不能够成为一个家里的祝福。 Karena dia cuma mementingkan doing for, tapi tidak pernah memikirkan being with God. 因为他们只有着重于我们为神做工，而不是与神有一个很亲密的交通。 Bagi saya tidak apa-apa pusing sejenak karena terus cari suara Tuhan. 我没有关系，我说我们在那里继续的来寻找上帝的声音。 Karena itu ketika saya memutuskan sesuatu, saya selalu suka cari banyak suara. Tanya orang kanan kiri. 因此呢，每一次我要决定某一件事情的时候，我总是去多方面的去求问。 Karena bagi saya yang penting bukan saya melakukan yang baik, tapi saya melakukan yang baik sesuai suara Tuhan. 我就是这样想，我所做的并不是说我做得好，单是做得好，乃是真正的可以符合上帝的旨意。 Karena itu pengkhotbah itu kemudian memberikan satu gambaran, jangan terburu-buru dengan mulutmu. 传道者也说，就是不可冒失开口。 Dan janganlah hatimu itu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, komplain kalau nggak sesuai. 也不可以心急的发言，就是在那里很随便的发言。 Kalau doa, komplain, meratap sama Tuhan, kita buru-buru meratap, buru-buru berdoa. 我们在那里向神，我们祷告的时候，我们把我们心中的这个思念把它讲出来。 Karena pengkhotbah itu mengatakan Allah itu jauh, kita tuh sulit ngerti kehendaknya. 因为上帝是在天上，我们很难真正的理解他的心情。 Dia di surga, kita di bumi. 他在天上，我们在地下。 Jadi biarlah perkataan kita tuh dikit terus cari suara dia. 因此呢，让我们的言语挂哨，并且继续的寻找上帝的旨意。 Bukan datang menghujani Tuhan dengan kata-kata kita. 不是来到神的面前，我们批评神，按照我们的心意来说。 Tapi menghampiri, minta Tuhan menghujani dengan firman-Nya. 乃是我们来到上帝的施恩座前，让上帝亲自向我们说话。 Maka itu dia tutup dengan karena sebagaimana mimpi itu disebabkan oleh banyak kesibukan. 因此呢，在这里传道者就说到事物多就令人做梦。 Demikian pula percakapan bodoh itu disebabkan oleh banyaknya perkataan. 同样的言语多，就显出愚昧了。 Maka itu Bapak Ibu, kalau kita itu, ini ada orang yang berkata di dalam bukunya, 弟兄姐妹， ada orang yang menuliskan di bukunya, 弟兄姐妹，如果一个人想写一本书的话， kalau mau tahu pemikiran seseorang teologinya itu seperti apa, 他的这个神学的知识是怎么样的？ suruh dia berdoa. 叫他祷告。 Nanti dari doa itu kelihatan kata-katanya itu bertele-tele kelihatan. Banyak percakapan bodoh, nah kelihatan karena dari banyaknya perkataan dia. 如果他祷告就是重重复复，并且讲了许多就是不需要讲的话的时候，那他一定要把它修改。 Saya baca buku itu terhibur karena doa saya terlalu pendek. 我读了这一本书，我心中得着安慰，因为我的祷告是短的。 Makanya dulu selama 7 tahun saya melayani di gereja, saya tidak pernah ditunjuk doa dalam pelayanan yang besar seperti Paskah atau Natal. 在教会里面的时候，我从来没有被就是带领这个很大的祷告会， Doamu kependekan, kurang indah. 因为传道的祷告是太短了。 Saya cuma dihibur dengan ayat ini. 我 Banyak percakapan bodoh itu disebabkan banyak perkataan. 我围着这一段的经文，我心中感到受到安慰，因为言语多就显出愚昧了。
Pengkhotbah mengingatkan setiap kita ketika kita mau melakukan sesuatu, jangan buru-buru banyak ingin melakukan ini itu. 传道者在这里就是提醒我们，当我们要做一件事情的时候，我们不要就是我们的原意不要太多， Tapi mulailah dulu dengan tanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan. 乃是我们来到神的面前，我们求问神，到底我要神，你要我做什么？ Karena itu saya berikan satu gambaran untuk kita itu bisa jelas. 因此，弟兄姐妹，我给你们一个图画，让我们可以更加的明白。 Hidup kita itu mirip seperti prisma, kalau bening itu dipancarkan cahaya, dia akan memancar pelangi. 就像一个宝石一样，如果说有这个光到那边的时候，就会散发出其他的光来。 Dan setiap kita yang sudah ditebus, harusnya kita itu menjadi prisma yang bening. 我们每一位已经蒙神救赎的，我们必须要成为一个很好的宝石。 Dan ketika kita itu ingin hidup bagi Tuhan, bagaimana seharusnya? 当我们愿意为神而活的时候，我们必须要怎么样呢？ Pengkhotbah itu mengingatkan hampiri untuk cari suara Tuhan terlebih dahulu. 我们必须要先来到神的面前， Cari suara Tuhan yang kita itu masukkan dalam hidup kita, diri kita. 向神求问，让神亲自在我们的生命中说话。 Kristal bening kalau nggak ada cahaya putih yang ditembakkan juga nggak akan memancar pelangi. 这个美丽的宝石，如果说没有光来照射的话，也不会散发出这个美丽的光彩来。 Minta Tuhan itu menyinari kita dengan suaranya untuk kita itu taati. 求神就是照亮我们的人生， Dan biarkan suaranya itu yang mengubahkan kita menjadi pribadi yang memang layak di hadapan Tuhan. 让他的话改变我们，让我们可以在神的面前配得。 Suara Tuhan itu yang mengubahkan agar hidup kita itu bisa menjadi proklamasi Injil. 让上帝的话就是临到我们身上，改变我们。 Suara Tuhan itu yang mengubahkan kita sehingga hidup kita itu menjadi kerigma, ada berita di dalamnya. 让上帝的话临到我们身上的时候，我们的生活、我们的生命成为一片的信息。 Suara Tuhan itu yang mengubahkan kita yang tidak layak ini menjadi semakin lama, semakin layak di hadapan Tuhan. 让我们这些本来不配的，我们在神的面前被成为配的， Menjadi pribadi yang Tuhan itu perkenan. 也成为讨神喜悦的这个人。 Dan ini yang menjadi dasar untuk kita tuh melakukan semua hal bagi Tuhan. 这就是我们要为神做工的一个 Baik 根 kita, 本的基础。 baik kita berdoa, beribadah, bersekutu. 我们在那里祷告，我们在那里侍奉，敬拜，我们在那里就是团契。 Baik kita tuh bertumbuh di dalam pembinaan gereja ataupun menginjili. 让我们在教会里面就是继续的成长，并且我们传福音， Baik kita melakukan pelayanan sosial, doing for God. 并且在这个社会上我们服侍人。 Semua itu terpancar dari pribadi yang terus mencari suara Tuhan. 这些事情就因着我们继续的寻找神的话。 Bapak Ibu, bukankah harusnya ini yang terjadi di dalam setiap gereja? 弟兄姐妹，像这样的，岂不是必须要在我们的教会里面发生吗？ Saya membayangkan kalau saya tidak jadi hamba Tuhan, lalu saya ditunjuk jadi majelis. Kalau saya misal tidak jadi hamba Tuhan, lalu saya sebagai jemaat ditunjuk jadi majelis. 如果说我不是传道人，那教会就是要我成为执事的话， Lalu setiap minggu foto saya dipasang, di bawah poster juga ada foto saya. 我的这个相片被挂在这个楼下， Saya pasti akan malu sekali malam-malam akan datang ke gereja untuk gunting itu foto. 我会感到非常的害羞，我偷偷的把我的照片拿掉。 Karena dengar kata lain saya mengatakan masih banyak, pilih yang lain jangan saya. 因为我就说还有更多的人，其他的人比我更好。 Tapi Bapak Ibu, bukankah setiap kita harusnya berpikir satu hal? 弟兄姐妹，我们每个人必须这样想。 Kalau Tuhan mengizinkan foto saya masuk, 如果我的上帝允许让我的相片挂在下面的话， hampiri Tuhan, cari suaranya, Tuhan mau apa sama saya? 让我们来到神面前，我们听上帝要我们向我们所说的话。 Dan sisa waktu sebelum saya betul-betul dipilih, sisa waktu yang ada sebelum saya betul-betul dipilih, 当我还没有真正的被选出来的时候， harusnya saya pakai untuk betul-betul kita itu terus
menjadi pribadi yang semakin Tuhan itu perkenan. 我要利用这个时间，让我可以真正的成为一个讨神喜悦的一个人。 Sehingga ketika Tuhan izinkan saya terpilih, saya akan maju untuk melayani Tuhan. 因此，如果说当神许可我被选中的话，我可以毫无惧怕的向前走。 Jadi bukan karena saya itu ingin dipilih karena saya bisa melakukan sesuatu. 问题并不是说我多么的希望能够被选出，能够做一些的事情， Tapi saya mencari suara Tuhan dan saya melakukannya dengan taat. 乃是我要寻找神的话、神的旨意，让我可以去执行它。 Firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk menjadi being yang berkenan di hadapan Tuhan. 上帝的话让我也可以成为一个与神同在的人。 Dan being ini yang menjadi dasar kita doing for God. 如果我们可以与神同在的话，我们才能够很好的为神做工。 Saya percaya kalau gereja lakukan ini akan menjadi gereja yang indah di mata Tuhan. 我相信像这样，我们这样做的话，这个教会这样成为一个讨神喜悦、是美好的教会。 Karena setiap doing yang dilakukan, aktivitas, program yang dilakukan, 因为每所做的一切的事，就是所做的一切的这个方案的话，是符合神的旨意。 didasarkan dan dipikirkan oleh pribadi yang terus mencari suara Tuhan. 是由那些继续的寻找神旨意的人执行的。 Mari kita terus lakukan apa yang menjadi perkenan Tuhan itu untuk kita itu wujudkan dalam gereja kita. 让我们可以把这个我们最好的，让我们与神这个有亲密关系的这个方法呢，带到我们的教会。 Sehingga hidup setiap kita bisa menjadi kerigma berita Tuhan. 是我们每一个人的这个生命成为一片的信息。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan hidup setiap kami. 主啊，我们来到你面前，我们这样的思想主你的话。 Petrus mengingatkan memang kami itu punya tugas untuk mengatakan kebenaran dan membela iman. 你教导我们，让我们有一个责任感，就是我们要持守我们的信仰。 Tapi semua itu harusnya didasarkan hidup setiap kami sendiri itu harus menjadi berita. 这一切主，我们必须要成为一片的信息。 Seperti Kristus yang kehidupannya meskipun harus mati sebagai manusia, tapi hidupnya tidak pernah tidak menjadi berita. 就像基督成为人的样式受苦并且受死，但是他的生命却成为一片的信息。 Dan pengkhotbah mengingatkan setiap kami bagaimana agar hidup kami itu bisa menjadi berita. 传道者也是在这里提醒我们，让我们怎么样能够成为一片信息的人。 Kami harus menjaga hidup kami dengan terus mencari suara Tuhan. 求你帮助我们，让我们继续的来寻找上帝的旨意。 Sehingga sebelum kami itu hidup bagi Tuhan, kami melakukan sesuatu bagi Tuhan. 因此，我们可以为神做主你要我们做的事。 Kami memberi hidup kami untuk diubahkan terlebih dahulu. 我们将我们的生命奉献给你，让主你来改变我们。 Sehingga ketika hidup kami itu diubahkan oleh Tuhan, 当主你改变我们的时候， kami bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami itu hidupi. 我们就知道主你要我们所做的旨意。 Kami bisa menjadi bukan hanya orang Kristen, tapi menjadi kaum Injil. 我们不单单成为一个基督徒，乃是成为一个福音的人士。 Yang hidup kami itu menaati dan melakukan kehendak Tuhan. 我们的生活，我们的生命可以顺服并且执行主你的旨意。 Karena itu Bapak berkati hidup setiap kami agar kami boleh menjadi orang Kristen yang menjadi kaum Injil. 主啊，求你赐福我们，让我们每个人成为基督徒，也成为福音的人士。 Ajar kami untuk boleh sabar terus mencari suaramu untuk kami itu gumulkan dan hidupi. 因此，我们可以在我们的生命里面，我们继续的寻找神你的话。 Sehingga setiap apa yang kami lakukan di gereja ini terutama pelayanan kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. 因此，我们在教会所做的这个一切的侍奉，可以讨神你的喜悦。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus 求 Kristus. 你聆听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。 Amin. 阿门。